share. Okay, dah start dah. Okay. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat tengah hari. Tengah hari. Okay, hari ni sebenarnya dah lama tak live kan. Okay, hari ni start hari ni lah, minggu ni Raudah Optometri akan dah mula akan buat live setiap minggu lah untuk berkongsi ilmu-ilmu dengan kepada semua follower kita lah. Nah? Betul. Okay. So hari ni kita bersiaran dari Raudah Optometri Pantai Johor. Okay. So ada yang tanya juga, kita sekarang ni musim-musim COVID ni operasi macam biasa ke? Ya, kita sehingga sekarang kita beroperasi seperti biasalah. Kita buka daripada pukul 9 pagi sampai 7 malam. Ya, 7 betul. petang. 7 petang. Dan kita tutup pun hari Jumaat sahaja, no? Okey. So kalau ada sebarang perubahan ke apa kan, kita akan update lah dekat WhatsApp ataupun dekat kita punya FB. Okey. Kita tengok share. Okay, so hari ni kita boleh tengok lah kita punya tajuk kita kan, perlu apa tajuk kita? Perlu ke saya pakai cermin mata. Okey, no? Okey, bagi tahu kat HQ Ustaz. Okay. So dekat HQ kita dekat Welcome pun buka macam biasa juga. Okey. Operasi seperti biasalah hari 9 pagi hingga 7 petang. Dan hari Ahad sahaja, hari Jumaat sahaja kita tutup. Nah. Okey. So siapa yang nak buat appointment dulu ke, nak tanya pun boleh. So boleh contact kita terus lah. Kalau dekat HQ 010 469 5571. Dekat PJ 010-469-5572. Belakang tu je beza. No? Okay. So terima kasih siapa yang menonton kita kan. Okay. Pada hari ni. So balik kepada tajuk kita. So perlu ke saya pakai cermin mata? Ni khas untuk orang yang masih ragu-ragu lah. Kenapa dia perlu pakai cermin mata kan? Saya tak nak. Saya tak nampak, tapi saya tak nak pakai. Ya, betul. Tapi saya perlu ke sebenarnya? Penting ke? Perlu ke dia pakai cermin mata tu kan? Okey. So kita tahu cermin mata ni adalah satu alat bantuan penglihatan lah. Khas untuk orang yang ada rabun. Okey, masalah rabun. So kita tahu masalah rabun ni, antara simptom dia yang ada rabun ni macam mana, Farah? Okay, yang pertama dia akan tengok penglihatan dia rasa kabur. Ya. Dia rasa blur-blur, tak nampak, tak jelas lah dia punya penglihatan tu. Lepas tu yang kedua, dia akan nampak sesuatu image tu akan nampak macam ada dua. Dia macam sama ada dia macam kembang, sama ada dia macam nampak contohlah satu huruf lah kan kita kata, dia akan nampak macam jadi dua, atas bawah ataupun kiri kanan. Okey. Kemudian ataupun mungkin dia akan nampak macam ada macam shadow bayang. Betul. Bayang-bayang macam tu. Okey, yang lainnya antara kita simptom rabun ni kita akan rasa macam sakit kepala, mula rasa sakit kepala, lepas tu rasa pening-pening, lepas tu rasa macam mata ni letih, penat, rasa macam nak buka pun tak boleh. Tu antara salah satunya lah. Kemudian ataupun dia ada silau. Okey, silau tu macam contoh selalu waktu malam lah. Okey. So waktu malam tu memang dia tak boleh, macam malam kita bergantung kepada cahaya. So orang yang ada rabun ni, rabun silau ni memang susah lah untuk dia nak tengok, tambah pula cahaya daripada lampu kenderaan depan kan. So susah untuk dia nak drive, nak buka mata tu. Tu mungkin disebabkan oleh rabun silau. Kemudian penglihatan kabur ni pun tak semestinya dia kabur untuk jauh saja, maksudnya benda yang jauh kan. Lebih pada 1 meter tu dia dah nampak kabut apa semua kan. Tak semestinya dekat jauh sahaja rabun. Yang dekat pun ada juga. Maksudnya orang kabut dekat ni, kalau dia nak tengok dekat, macam kita guna telefon ke, kita guna jarak yang dekat. So dia kabut. Tu pun kita panggil rabun juga, rabun dekat. So dia tak spesifik. Setengah orang kan kata jauh saja kan. Yang tak nampak jauh je dia tu rabun. Yang dekat tu dia
dia apa? Dia kata sebab bukan rabun lah, macam tu. Sebenarnya dia ada jugalah rabun Rabun dekat. silau. Rabun silau pun dekat ada silau, juga. betul. Okay. So, perlu ke orang yang ada simptom tu pakai spek mata? Okay. So, kenapa pentingnya orang-orang yang macam ada simptom tersebut pakai cermin mata ni? So, yang pertama adalah kita cermin mata ni nak membantu dia lah untuk melihat penglihatan dia lebih jelas. Betul. Dan selesa. Betul. Okay. So, dia dah ada simptom kabut tu, cermin mata ni memang salah satu alat bantuan lah yang mudah. Dia pakai cermin mata kan untuk melihat dengan jelas dan selesa. Okay. Kemudian cermin mata ni juga dia akan mengurangkan simptom tadi lah, macam dia pening ataupun sakit kepala, mata cepat letih apa semua. So cermin mata ni dia membantu juga. So kalau kita dah kita pakai spek mata, kita dah dapat jelas dan selesa. So simptom-simptom tu pun akan kurang, membantu juga. Sebab apa? Sebab sebelum ni kita nampak kabut apa semua, mata kita akan stres. Apa semua kan. Sebab tu yang kita jadi pening, dah kabut kan, jadi pening, mata letih apa semua tu. So memang perlulah orang yang ada simptom rabun tu, macam kita kongsikan tadi, untuk memakai cermin mata. Okey. Yang seterusnya, cermin mata juga bantu untuk merehatkan mata kita. Okey, bila kita tak nampak sesuatu pun benda, sesuatu image kat depan mata kita, kita rasa macam blur, confirm kita akan cuba untuk kecilkan mata kita. Bila kita cuba untuk kecilkan mata kita tu, sebenarnya kita tengah pressure, kita tengah paksa mata kita untuk tengok benda tu. Jadi benda tu sangat-sangat perlu. Orang yang macam tu dia sangat-sangat perlu kepada spek mata untuk bantu dia merehatkan mata dia. Dia tak terlalu pressurekan mata dia. Sebab bila kita pressure mata kita, dia akan naikkan pula power kita, timbul pula masalah lain. So memang sangat penting lah untuk memakai cermin mata. Betul. Kan. Kemudian cermin mata ni juga bukan, sebenarnya dia berkait lah. So kalau kita melihat yang jelas, selesa apa semua, so kita boleh menjalani rutin harian kita dengan selesa. Maksudnya tak ada masalah. Sebelum ni macam contoh, kalau pelajar pun, kalau kabut tak nampak pun, dia memang ada masalah dalam kelas. Contoh dia cikgu tulis kat whiteboard pun dia dah tak nampak, so dia tak boleh belajar. Maksudnya memang mengganggu kepada pembelajaran dia jugalah. Kan? Sebab dia tak nampak. So memang akan bagi efek pada kesan kepada sini sikit. Akan bagi kesan juga untuk dia punya tahap pembelajaran dia, untuk dia punya macam mana, untuk masa depan jugalah kan. So budak-budak apa sekarang ni memang kena mak ayah dan cikgu-cikgu ni kena main peranan jugalah, lihat kepada apa, alert dengan keadaan student-student. Dia pun punya action apa semua tu kan. Tengok dia pun nampak ke tak. Kalau dia pun tak nampak ni, budak-budak ni selalunya dalam kelas dia akan main ataupun dia salin soalan tu, cikgu tulis kat depan tu lambat kan, tak pernah nak habis. Maknanya dia bukan macam lambat, tapi dia tak nampak. Ataupun dia suka tengok kawan dia, kawan sebelah dia tiru kawan sebelah dia. So orang kata suka tiru lah apa, naknya dia kan nak tiru, tapi dia tak nampak apa cikgu tulis kat depan. Ataupun dia suka pergi kat depan kan. Itu pergi tengok, pergi tengok kawan kat depan kan, untuk salin semua. Tu antara kita tahu lah, antara pergerakan action untuk orang yang tak nampak ni lah dalam kelas. Ataupun kalau orang dewasa pun tak nampak pun memang susah jugalah nak buat kerja kan. Sebab kalau boleh kita nak jalani macam pekerjaan daily rutin kita ni dengan selesa kan. Dan kita buat kerja pun macam lebih efisien lah. So kalau tak nampak, sebab mata ni memang sangat penting, kita tak nak tengok kan penglihatan kita. Memang 24 jam naknya kan. Kecuali tidur je kita tutup mata kan. Kita gunakan mata kita. Daripada start kita nak bangun, nak pergi kerja apa semua pun, memang kita dah buka mata dulu kan, bangun tu kan. Kita dah kena, penglihatan kita tu memang sangat penting lah, kena jelas dan selesa. Untuk kita menjalani, untuk mengelakkan sebarang kesilapan berlaku lah, kekerapan kesilapan tu kan. Okay. So memang penting. Itulah kita cerita kenapa pentingnya cermin mata untuk orang yang ada masalah rabun tu. Okay. So ni kita nak bagi tips pula. Okay. Macam mana? So untuk setengah orang tu dia tak memakai spek mata sebab dia kata macam
tak selesa lah kan. Macam orang perempuan Mengganggu, tak macam tudung orang tak perempuan jadi. macam tudung tak jadi, ataupun macam rasa macam berat, macam tak selesa kan, mengganggu apa. So hari ni kita akan bagi tips juga macam mana nak pilih ataupun nak pakai cermin yang selesa. So dia tak rasa macam terlalu terbeban lah untuk dia yang kena pakai cermin First mata. time pula. Untuk orang yang rabu ni kan. So first time pula tu kan nak pakai. Okay, so yang pertama sekali untuk orang yang nak pakai cermin mata, orang yang perlu pakai cermin mata. Apa? Okay. Kejap ya, kita Ni kat try. sini. Sekejap ya. Okay. 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 So untuk tips untuk mendapatkan cermin mata yang selesa, yang pertama sekali adalah memang kena buat pemeriksaan mata dahulu. Macam mana pun memang kena buat pemeriksaan mata dahulu, tak boleh pi terus. Ada setengah-tengah tu pi kedai RM2 kan. Pi terus pakai. Oh, yang ni sedap pakai apa semua, nampak jelas apa semua. So jangan macam tu lah. Memang sebab apa? Sebab akan ada efek dia. Dalam jangka masa yang lama tu akan ada efek dia lah. So yang pertama sekali kena buat pemeriksaan mata. Sekurang-kurangnya setahun sekali. So kalau nak buat spek itu mula-mula kena datang ni lah. Boleh datang kat kedai cermin mata yang ada optometris lah. Kita buat pemeriksaan mata dahulu sebelum kita apa nak buat spek kan, yang buh power apa semua. So sebab apa? Sebab kalau kita pakai cermin mata yang bukan power kita, tak kenanya kita, memang kita tak akan selesa. Betul. Sebab tu yang kita tak mau pakai spek mata tu. Okey nah. Macam mana? Okey. Dia rasa dia bunyi ni kat sini ya. Okey. Okay. Pelik pula. Set temporan ni. Sekejap nah. Okey. Ada masalah sikit technical. Okay. Tak ni tak apa kot. Okey. Sebab kita tengok kat live lain tak nampak muka kan. Okey. So power mata kita macam mana kita nak buat spek tu memang kena guna power yang memang betul-betul power mata kita lah. So baru kita selesa pakai dan kita pun nampak jelas. Kita boleh pakai esoknya, kita pakai sepanjang hari tu pun tak ada masalah pening ke, tak selesa ke, tak sedap pakai ke apa. So kena buat pemeriksaan mata dahulu. Okey. Tanya optometris dekat kedai cermin mata lah, ataupun siapa yang apa nak pergi direct terus dekat hospital pun ada jugalah untuk cek kesihatan mata tu pun tak ada masalah. Okey no. Okey, yang kedua adalah pemilihan bingkai. Sini. Okey je ke? Okay. Tak apa. Okay. Pemilihan bingkai macam mana, Farah? Okey, selalunya dia ada dua tau. Bingkai dengan kalau kita punya cermin mata dia ada bingkai dan juga kanta. Okey, selalunya kami akan suggest orang untuk siapa-siapa yang nak buat spek cari bingkai yang ringan. Sebab bila ringan, lepas tu kita ada lens tau. So lens ni pun ada berat dia juga. Jadi bila bingkai dan lens berat, dia akan pressure dekat kita punya bahagian hidung ni. Sebab hidung ni support kita punya spek. Jadi bila bingkai berat, lens pun berat, dia akan pressure ni akan mendatangkan kesan lah dekat bahagian hidung ni. Dia ada macam pressure kat hidung ni kan. Jadi kami suggest untuk pilih bingkai yang ringan. Sebenarnya bingkai ringan ni lebih kepada macam plastik lah. Ada juga metal. Metal ni selalunya titanium, betul? Yes, titanium betul. kan. Maksudnya dia besi tapi dia ringan. Betul. Okey. So dari segi pemilihan bingkai pun penting jugalah, kita tengok juga bentuk ataupun kebesaran kan. Ada yang bentuk kecil apa semua. So yang tu penting juga pilihan bingkai sebab nak ikut keselesaan kita nak pakai kan. So kita tak maulah nanti tak mau pakai sebab dia memang banyak kita dapat komplain customer tak mau pakai sebab bingkai. Bukan dia sebab tak nampak ke apa kan. Kan sebab dia pakai cermin tu pening ke apa, tapi sebabkan bingkai tu menyebabkan dia tak selesa. Dan bagi kesan jugalah untuk dia. So pemilihan bingkai pun sangat penting lah. So kalau datang, contoh kalau kita datang kat Raudah Optometri, memang kita akan explain lah tentang bingkai-bingkai kan, yang sesuai. Kita tengok saiz
apa semua dan mengikut power apa semua macam mana kan. So kita akan suggest bingkai yang sesuai lah. Memang bingkai pun memang banyak sangat pilihan, banyak sangat dia punya kriteria dia kan. So kita tengok yang sesuai lah, yang mana yang ikut keselesaan dia. Yang penting selesa. Kita nak pakai lama. Cantik tu cantik juga. Tapi selesa tu rasanya lagi penting kot. So dia kalau pakai selesa tu automatik kita rasa cantik. Cantik. Dua benda lah, cantik yang selesa tu penting. Seimbang. Okay. Walaupun kalau cantik tapi tak selesa pun tak best juga, juga tak lah. membantu Tak pun. membantu. Okay. Yang kedua adalah untuk pemilihan cermin pun main peranan juga. Macam Farah kata tadi lah. Dua-dua tu main peranan. Dua-dua ada berat dia tu sendiri. So kalau contoh orang yang baru first time nak pakai cermin mata kan, tiba-tiba kita check pun dah start power tinggi dah, lebih pada 400 kan. Ada juga case. So memang kita pun tak pastilah kan. Memang dia dah biasa sebelum ni nampak kabut kan. So dah memang dah tak tahan sangat kot kan. Dah pening ke apa, dia akan mai juga kat kita kan, untuk check mata apa semua kan, untuk dapatkan advice. So kita dah check tu dah memang power tinggi dah, 400 ke atas macam tu. So kalau orang yang power tinggi, makin tinggi power makin tebal cermin dia. Betul. Maksud dia macam tu, makin tinggi power makin tebal cermin dia. So untuk orang yang first time, dia dah baru nak pakai spek mata kan, tu dah power tinggi, dah tebal cermin kan. So memang macam beban lah untuk dia kan. Memang akan rasa tak selesa lah untuk first time nak pakai, lepas tu power tinggi, berat apa semua. So pemilihan kanta tu pun penting juga. So orang yang power tinggi ni kita ada cermin khas untuk mereka lah. Itu kita panggil high index. Yang mana cermin tu akan lebih nipis lah daripada yang standard cermin lah yang biasa. So kita ada juga, maksudnya kita ada jugalah cermin yang untuk orang power tinggi kan, macam mana. So memang sangat penting lah. Macam mana? Power masih sama, cuma kanta tu makin nipis sahaja. So bila nipis dia akan lagi ringan. Dia akan tak rasa terbeban lah dekat bahagian hidung kita ni. So dia tak rasa berat sangat kan. So lebih selesa lah. Okay. Kemudian nak selesa juga, jangan pakai cermin mata orang lain. Macam tadi kita cakap, memang tak boleh jangan pakai cermin mata orang lain. Sebab setiap orang power memang berbeza lah. Tak sama. Jadi selalunya memang ada lah makcik kata pakai spek mata pakcik apa semua. Mungkin power dekat tu dia sebabkan faktor umur kan. Mungkin lebih kurang je power. So dia boleh lah nampak jelas tu, dia nampak tu jelas tapi dalam masa yang singkat je lah. Lama-lama dia pakai memang akan pening juga. Sebab power memang takkan sama lah. Dan setiap orang memang akan berbeza. Mungkin power pakcik lagi tinggi pada makcik. Bila makcik try pakai memang sedap pakai, dia nampak clear. Tapi bila dah lama dah rasa pressure lah, sebab tu bukan power asal dia. Ya betul. Dia. Kemudian cermin. Cermin kena pakai cermin mengikut kepada keadaan rabun dia. Contoh sekarang ni macam selalu budak-budak apa semua selalu dia satu power saja. Sama ada rabun jauh ataupun ada juga yang rabun dekat saja kan, budak-budak kan. Yang silau. Silau tu sekali lah. Tapi kalau scene orang yang umur 40 ke atas, dia dah start ada rabun jauh, rabun dekat kan. Dia ada, kita panggil presbiope lah, rabun dekat. So contoh yang orang rabun jauh ni dan ada rabun dekat ni, dia dah tak selesa dah pakai spek waktu dia tengok dekat. Betul. So kita kena tengok dia yang keadaan dia tu, cermin mana yang sesuainya dia lah. So macam kalau dia macam dah ada rabun jauhnya rabun dekat, kita akan suggest buat multifocal lah, cermin yang ada 3 power. Untuk tengok jauh, pertengahan yang dekat. So dia mudah lah untuk dia buat kerja apa semua kan. Tak perlu buka spek apa semua lah. So penting jugalah. Sebab tu kita kata power setiap orang tak sama. Dia tak boleh nak main pakai cermin orang tu orang ni kan. Semua. Sebab keadaan mata tu pun tak sama. Dia akan mendatangkan kesan yang betul. ke masa hadapan ni kita tak tahu. Betul. Okay. Kemudian nak selesa juga, dia macam lebih ni pada alat bantuan lah. Selain pakai cermin mata tu, kena
macam mana, dalam keadaan sekeliling yang cerah, kita suggest untuk mengurangkan stres pada mata. Betul. Dan power makin meningkat lah. So kalau contoh selalu orang tua kan, dia memang dah perlukan cahaya yang cukup. Untuk baca, tengok dekat apa semua. Tidak dia akan nampak tak jelas lah benda tu. So kalau selalu macam orang-orang muda pun kita tak galakkan tengok cermin mata, tengok telefon ke apa dekat tempat yang gelap. Macam sebelum tidur semua tu kan. So akan menyebabkan mata stres dan power pun makin cepat naik. Macam tu lah. Betul. So kena jaga mata. Okay. So yang tips tu lah. Kenapa perlu pakai cermin mata, macam mana dia nak pilih cermin mata apa semua kan. Betul. So siapa yang terbuku di dalam hati tu, meragu-ragu tu, mungkin boleh dengan lah, penjelasan kita ni dapat masa macam open. Maksudnya tak ada lah macam mana, takut pakai spek kan. Macam dia macam ramai orang takut-takut kan. Fikir macam mana, dia macam fikir padahal dia banyak pilihan untuk dia. Pakai spek ni pun banyak pilihan. Kalau dia tak pakai spek sangat pun kita boleh bagi contact lens lah. Walaupun kita cakap cermin mata kan. Tapi tak mahu pun janji dia nampak yang jelas. Sebab kadang-kadang kan macam kita cek mata pun kita macam boleh bayang, kita pun ada power kan. Kita boleh bayang macam mana dia ni power tinggi, dia boleh kata dia nampak lagi. So kita pun macam risau juga bagi pihak dia kan. Walaupun dia kata saya nampak apa lagi kan, boleh nampak kan. So kita takut dia dah terbiasa dengan apa, image yang kabur tu. So scene dia pakai spek tu baru dia tahu macam ni yang nampak jelas dunia sebenarnya. Sebelum dah terbiasa. Memang apa, selalu orang tak pakai spek ni yang kita lebih merisaukan yang ada power tak pakai spek ni kan. Sebab kita pun kadang macam kita drive pun kita terbayang kita macam mana, dia bukan membahayakan diri dia saja tapi membahayakan orang lain juga. Terutamanya waktu hujan ke apa kan. Dia ni nampak ketak kan macam tu. Tengok risau lah kalau untuk. So memang penglihatan ni memang sangat penting. So siapa yang lepas ni yang masih meragu-ragu kan nak pakai spek apa, ataupun dah pernah cek mata tapi tak memakai spek lagi, bolehlah mempertimbangkan untuk pakai cermin mata. Pakai cermin mata pun kita ada pilihan lain lah untuk bantu kita penglihatan yang jelas. Betul. Kita punya tujuan ni adalah spek ni adalah untuk membantu kita, bukannya untuk untuk masa hadapan, untuk merosakkan lagi mata sebenarnya. Sebenarnya spek ni untuk membantu untuk lihat lebih jelas, untuk lebih senang kita seharian. Tu sebenarnya. So selalu kita denyak lah, kita kongsi sikit lah. Tak apa kita kongsi sikit lah. Sebab apa orang tak mahu antara selalu kita denyak lah. Kita kerja kat kedai cermin mata ni kan. Yang selalu orang komplain sebab apa tak mau pakai. Antara aduan orang yang tak mau pakai spek mata ni sebab dia kata apa, saya tak mau pakai spek mata lah nanti power makin naik. Mata makin teruk. Selalu sangat kita dengar kan. Biasa sangat. Itu sebenarnya memang salah lah apa yang difikirkan tu. So sebenarnya cermin mata ni dia nak membantu kita untuk lihat yang jelas dan selesa. So contoh kalau dia kata makin rosak, makin naik, itu sebenarnya tak betul pun. Maknanya yang dia tak pakai spek itulah mata dia makan lagi cepat naik power makin naik, tak selesa tu. Sebab apa? Sebab dia ada power. Maksudnya dia ada power, dia nampak kabut macam Farah cakap tadi lah. Dia akan macam mana? Dia macam bagi pressure kat mata dia kan. So lama-lama mata akan jadi stres. Dia akan duk paksa mata tu untuk nak tengok jelas. So lama kelamaan tu otot mata pun makin lemah apa semua, akan menyebabkan power pun makin cepat tinggi. Dah cek dah 300 400. Waktu yang kita check tu dah terus tinggi. So kita tak mahu yang macam tu lah. Mungkin kalau dia boleh rawat daripada awal, contoh macam power dia 100, so kadar untuk peningkatan tu tak terlalu cepat terus 300. Mungkin ambil masa dalam 2-3 tahun macam tu normal lah, naik sikit-sikit walaupun pakai spek kan. So sebenarnya tak pakai spek ni lagi membahayakan, lagi menyebabkan mata makin naik power kan. Menyebabkan simptom nanti akan jadi lagi teruk, lagi pening kan, tak selesa apa semualah. So memang
tidak benar ya. Jadi mak ayah kalau macam ada anak yang dah mula rasa macam apa, dia pegang tu tak Ngadu, nampak. tak nampak. Sebab sekarang ni macam banyakkan mak ayah memang cakap tak mau bagi anak pakai spek. Dia dah start kecil ni. Sebenarnya sebab sekarang ni kot. Sebab sekarang ni kebanyakan budak dah start pakai spek mata sebab banyak gadget, pengguna gadget macam tu. So kita memang tak nafikan lah, memang law pun memang banyak sangat budak-budak dah start pakai cermin mata. Sebab dah dari kecil dah start terdedah dekat benda yang screen macam tu kan. So sebenarnya kalau anak-anak mengadu tak pakai, dapat kabut ke apa, datang buat pemeriksaan mata dulu. Jangan takut kata tak mau bagi pakai spek ke apa kan. Bukannya bila dah buat pemeriksaan terus kena pakai spek. No, kita tengok dalam keadaan mata dia tu perlu ke tak perlu dia pakai spek. Betul. So contoh kalau budak-budak kalau ada power pun kita akan suggest pakai spek. Sebab apa? Sebab contoh kalau budak-budak ni dah start nampak kabut, nanti lama kelamaan dia macam otak dia dah start interpret. Maksudnya dia dah terbiasa dengan penglihatan kabut. So sampai ke besar dia akan nampak terbiasa dengan penglihatan kabut tu. Kita susah nak merawat dah. So dari kecil lah kita nak membantu dia untuk mendapatkan penglihatan yang jelas. Betul. So nanti besar dah tak ada masalah dah lah. Macam tu. Kan tak ada masalah apa. Macam contoh dia macam penglihatan dia tu makin elok, makin baik. Nanti dah besar mungkin dia boleh pakai contact lens ke apa macam tu kan. Kita nak maintainkan power dia. Sebab kita tak mahu dah nanti dah besar dah kan. Baru nak baca kan. Dah tak boleh buat apa dah. Sebab dia dah biasa dengan penglihatan kabut. Maksudnya kita bagi spek pun tak jadi apa dah. Betul, itu kita tak takut. membantu dah. Dengan spek ni dah bukan dah tak jadi tak ada function dah untuk dia. So dari kecil ni memang kalau ada masalah disebabkan oleh rabun ke juling ke apa, memang boleh membantulah untuk merawat. So jangan risau no. Okey. Tu antara salah satu macam mitos lah juga yang selalu digembar-gemburkan. Ya, betul. Kita apa-apa pun kalau ada masalah penglihatan ni datang je check dulu. Sebab tak semua apa maknanya masalah penglihatan ni boleh dirawat dengan cermin mata pun. Contoh kalau orang disebabkan oleh mak ayah kita ada selaput kan, katarak. Sebenarnya kita check, pakcik tak nampak ni sebabkan selaput, katarak. So kita tak ada lah. Sebab kita tahu katarak ni disebabkan oleh kantar dalam mata. Betul. Masalah kantar dalam mata. So kalau kita pakai spek belah depan ni kan, belah luar pun tak membantulah sebab cahaya tak boleh masuk. Tak boleh melepasi kantar dalam mata tu. So kita akan saja senilah. Kita akan bagi surat refer untuk buat pembedahan dulu. Sebab tak semua benda yang nampak kabut tu sebabkan oleh rabun ke apa dah. Mungkin disebabkan oleh kecil manis dia ke, darah tinggi ke, boleh ni jugalah. Bagi kesan dia nampak tak jelas tu lah. So apa-apa pun jangan risau untuk mendapatkan pemeriksaan mata. Ini setahun sekali. Setahun sekali tu pun untuk orang yang tak ada masalah lah. Kan power maintain je. Okey, kalau kita tengok sekarang kita ada dalam bulan kemerdekaan. So, Radar Optometri berbesar hati untuk buat promosi Sempena Merdeka. Okey, sebenarnya kami hampir 50 pasang bingkai jenis transparent kami masukkan sempena untuk kita punya promosi. Sekejap ya, kita tengok. Okey, antara spek transparent yang macam mana kan? Macam mana ni in-trend lah. Contoh macam ni. Okey dia memang transparent. Yang ni kita buat promosi. Bingkai ni memang kita buat promosi untuk Merdeka lah, yang transparent macam ni. Patutnya ada. Ni pun ada juga. Ya. So memang ramai sangat cari. Memang in-trend ni. Okey. Yang ni pun bingkai ni pun kita ada promosi jugalah. Okey. So yang ni kita buat promosi untuk bulan ni sampai 31 Ogos sahaja. Sekali bingkai dengan cermin power anti silau untuk abu jauh ataupun dekat kan, dekat saja 148. Harga asal dia adalah 268 all in, tapi kami bagi sempena Merdeka ni frame samput dengan cermin
Jadi 148 sahaja. Hanya di Raudah Optometri. Ya, so ni banyak warna lagi lah. So siapa yang tercari-cari bingkai macam ni, boleh main dekat Raudah Optometri. Kedua-dua cawangan ada nah. Dekat Pantai Johor dengan Raudah Optometri dekat Jalan Sultanah lah kat Melaka. Betul. Okey. So Yang sampai apa? 31 Sampai 31 hari bulan. Ogos sahaja. Betul. Kita buat promosi ni. Di samping itu kami ada juga diskaun 20%, tambah 20% untuk semua jenis lens dan juga cermin lain lah. Bingkai lain. Bingkai yang jenis lain daripada transparent lah, kami ada juga bingkai lain. Ya, betul. Contoh kalau macam cik ataupun puan ataupun cik yang mai dekat sini tiba-tiba rasa macam berkenan yang lain, bukan transparent kan. Jadi kita ada juga diskaun 20% plus 20%. Dan kita ada banyak free gift yang kita nak bagi untuk bulan ni, sebenar kemerdekaan. So siapa yang dah lama usia kan, nak pakai spek ke yang tadi yang ragu-ragu kan, nak kena pakai spek gedak tu, bolehlah cuba dulu bingkai yang macam ni. Bingkai macam ni, dia contoh kan macam saya kan, ini yang bolan. Kalau kita pakai yang transparent, dia akan nampak mata kita lebih, muka kita lebih nampak muka lah. Okey. Dia taklah terlalu bold. Dia tak nampak bold. Bold tu maksudnya kita kata bingkai tu menyelah daripada muka. Betul. So transparent ni dia nampak macam nice je. Tambah kalau warna putih tu kan. Warna putih tu macam kita tak pakai frame. Sebab betul. tu orang pakai lah, sebab transparent ni macam kita tak nampak macam kita pakai frame lah. Contoh kita sanitize balik. Ni sebab cermin ni cermin yang Tak ada ada power anti-silau. lagi, anti-silau. So kita nampak. So dia macam tak nampak macam bingkai lah, tak nampak boleh. Selari. Ni antara-antaranya lah, tak ada lagi warna dan juga design lain. Banyak lagi. So boleh tengok. Kalau siapa nak tengok lagi design yang lebih terperinci, boleh WhatsApp kita. Sekali Farah masukkan nombor WhatsApp kat situ kan. Boleh WhatsApp kita ataupun nak buat appointment, nak tanya apa-apa boleh WhatsApp ataupun DM lah terus. DM kami pun boleh. Okey. Kalau yang promosi ni yang ada diskaun dengan harga 148, ada frame transparent dengan lens anti silau ni, dan dapat free gift. Semua ni bermula hari ni sampai 31 Ogos. Tapi 31 sebenarnya sampai 30 Ogos sajalah. 31 kita dah start tutup kan. Kita ada cuti umum. Ya. So datang cepat-cepat. Sekarang dah berapa bulan? Ini dah 19 hari bulan. So ada lebih kurang dalam 11 hari lagi untuk korang grab promosi ni. Okey, jangan lupa datang ke Raudah, Pantai Johor dan Alostar. Jumpa kita orang. Bye-bye. Okey, so pesanan kita jaga diri. Betul. Pakai mask, pakai hand sanitizer. Okey, jaga jarak semua. So nak datang sini pun siapa yang risau kan, siapa yang risau takut datang waktu orang yang ramai kan, sebab kita pun ada had juga, mungkin dalam satu masa dalam 4 hingga 5 orang. Betul. Semua so boleh buat appointment. Boleh buat appointment yang kita bagi ni lah waktu timing kan. So tak terlalu macam mana, tak berebut lah dengan orang lain. Sebenarnya tak, waktu datang tu tak ada tersempat dengan orang lain macam tu lah. Betul. Tak mau terlalu macam mana, sesak kan. Sesak. Sebab kalau macam nanti kalau korang datang ramai-ramai, nanti kita paksa menunggu pula di luar untuk take turn lah untuk pilih bingkai apa semua kan. Kita stay kena jaga ni lah SOP. Okay, kat sini ada nombor phone Raudah Pantai Johor dan Raudah Alostar. Jadi apa-apa boleh DM ataupun WhatsApp kita orang dekat sana. Kami akan bagilah contoh-contoh bingkai yang ada dekat sini. Ya, betul. Ada tahu berkenan kan? Betul. Siapa yang nak survey pun boleh dah start lah. Ataupun siapa yang macam mungkin macam mana nak booking dulu kan, nak grab harga promosi Merdeka ni pun boleh. Ya. So mai pilih bingkai apa semua, bayar lebih minimum dalam 20-30 pun dah
kita dah boleh lock dah. Harga tu dan bingkai tu. Betul. So nanti datang macam bulan 9 nanti mai nak ni kita guna harga tu jugalah. Boleh So juga. main dulu ya, betul. Sebab kita tahu sebab terhad kan, selalu promosi ni kan macam terhad kan. So boleh main lock booking dulunya kita. Apa kena main cepat-cepat sebab takut bingkai yang korang berkenan ni, takut dah ada yang berkenan juga tak sempat nak grab. Kita tak nak macam tu kan. Ya, betul. Okay. So terima kasih siapa yang menonton. Jadi ada dekat 7 orang kan. Siapa yang tengok lepas ni pun terima kasih. Semoga perkongsian kita tadi lebih membuka ni lah Minda dan hati untuk terdetiknya nak pakai spek mata ni kan. Sebenarnya kita pakai spek, saya pakai spek. Tapi dia tak pakai. Okay. Sekarang. Okay, ya betul. Okay, so terima kasih sudah menonton. Dan kita jumpa lagi untuk live yang akan datang. Memang setiap minggu kita akan bersiaran. Kita akan berkongsi dengan topik-topik yang lain. Lagi banyak lagi. Sebab memang macam banyak topik. Siapa yang nak request topik pun boleh juga kan? Betul. Komen kat kita. Nak dia nak siapa kan. Ataupun macam tak jelas tentang situasi, mana situasi kan. Nak kita kongsikan pun boleh juga. Ya, kaitan dengan mata. Okay, terima kasih siapa yang menonton. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.